Simulation of microcontroller-based bicycle headlamp and spoke light implementation for contactless dynamo. Ahli-ahli dan bahagian perbincangan. Elvina Yafta, pengenalan dan kesimpulan. Aiman Fatina binti Muhammad Kamal, kajian literasi. Muhammad Haris bin Abdul Jalil, metodologi. Leslie Spencer Lana Ana Ibi, analisa dan perbincangan. Penyelia Encik Azmi bin Siddiq. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Elvina Yafta, bernombor metrik EE180891. Projek ini meliputi simulasi pembinaan lampu hadapan dan lampu belakang basikal menggunakan dinamo tanpa geseran. Tujuan menghasilkan projek ini adalah untuk menghasilkan pencahayaan bagi penunggang basikal, terutamanya bagi yang gemar berbasikal pada waktu malam. Ketiadaan lampu hadapan dan lampu belakang pada basikal boleh mengakibatkan kemalangan kepada para penunggang basikal. Selain daripada itu, projek ini juga bertujuan bagi mengimplementasi penggunaan dinamo tanpa geseran yang dapat memudahkan penunggang basikal untuk memasangnya ke basikal mereka. Penggunaan dinamo tanpa geseran adalah lebih baik kerana ia mempunyai daya tarikan magnet yang lebih kuat berbanding dinamo konvensional yang lain. Pada era globalisasi ini, pengguna basikal tidak asing lagi di kalangan masyarakat moden. Namun, seringkali kita terdengar atau membaca berita tentang kemalangan yang berlaku berkaitan dengan penunggang basikal dan pengguna jalan raya yang lain. Oleh hal ini, lampu hadapan dan lampu belakang basikal merupakan perkara yang amat penting bagi pengguna basikal, terutamanya bagi yang suka berbasikal pada waktu malam. Terdapat pelbagai jenis lampu hadapan dan lampu belakang yang telah dicipta sejak dahulu lagi. Pada masa yang sama, lampu hadapan dan juga lampu belakang basikal juga telah melalui banyak proses evolusi agar ia sesuai dengan perkembangan pada era kini. Penunggang yang gemar berbasikal di waktu malam seringkali tidak dapat melihat atau mengesan bahaya di hadapan mereka, disebabkan oleh lampu hadapan basikal yang tidak mampu menerangi pandangan hadapan mereka. Ianya sama seperti bila basikal tidak mempunyai lampu belakang yang boleh memberi amaran kepada pengguna jalan raya yang lain bahawa hadirnya mereka di sana. Salah satu penyelesaian yang efektif adalah dengan pemasangan lampu hadapan dan lampu belakang pada basikal. Fungsi utama pemasangan lampu hadapan dan lampu belakang basikal adalah untuk tujuan keselamatan, terutamanya pada waktu malam. Selain itu, bekalan kuasa dari dinamo tanpa geseran mudah dipasang dan menghasilkan daya heritan tambahan kepada penunggang basikal. Seterusnya kita masuk kepada penyata masalah projek ini. Pembinaan lampu hadapan dan lampu belakang pada basikal mengambil kira faktor kemudahan pemasangan pada basikal, kos yang rendah dan keselamatan pengguna tersebut. Pembinaan ini adalah berdasarkan penggunaan pencahayaan tanpa bateri atau menggunakan dinamo tanpa geseran. Hal ini adalah bagi keselamatan penunggang basikal dan ianya sebagai lampu keselamatan pada basikal yang tidak menggunakan bateri. Sambungan kepada penyataan masalah sebentar tadi, terdapat dua faktor yang kami utamakan. Yang pertama adalah keselamatan para pelajar di college. Disebabkan di kebanyakan universiti di Malaysia tidak membenarkan pelajar tahun 1 untuk membawa kenderaan, khususnya kereta, ke dalam kolej kediaman. Jadi kebanyakan pelajar akan membawa basikal agar memudahkan perjalanan mereka dari satu tempat ke suatu tempat. Oleh hal yang demikian, para pelajar terdedah kepada risiko yang tinggi apabila menunggang basikal melalui kawasan atau jalan yang kurang pencahayaan serta gelap. Dan ini juga turut meningkatkan risiko
kepada pelajar lain yang menggunakan laluan yang sama. Objektif kepada penghasilan projek Simulation of Microcontroller Based Bicycle Headlamp and Spotlight Implementation for Contactless Dynamo adalah pertama, bagi menyediakan pencahayaan pada basikal bagi tujuan keselamatan penunggang basikal serta memberi amaran kepada pengguna jalan raya yang lain. Kedua, mereka bentuk sistem mesra alam tanpa penggunaan bateri serta memperkenalkan penggunaan dinamo tanpa geseran. Dan ketiga adalah penggunaan mikropengawal dalam menghasilkan pencahayaan bagi lampu hadapan dan lampu keselamatan untuk basikal. Terdapat 4 skop kajian utama. Yang pertama adalah meningkatkan lagi keselamatan para pelajar yang menunggang basikal di sekitar kawasan kolej, kampus dan kedai-kedai yang berdekatan. Hal ini agar dapat mengelakkan berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Seterusnya adalah mengimplementasikan penggunaan dinamo tanpa geseran. Hal ini kerana penggunaan dinamo tanpa geseran adalah lebih baik dan daya tarikan magnet lebih kuat berbanding dengan dinamo konvensional yang lain. Ketiga adalah penggunaan mikropengawal sebagai kaedah kawalan mod pada lampu utama serta lampu keselamatan bagi menentukan penukaran mod dan pengaktifan sensor. Akhir sekali, implementasi projek adalah berdasarkan simulasi dan dapat dibagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama adalah simulasi bagi lampu hadapan basikal dengan menggunakan LDR dan dinamo tanpa geseran. Bahagian kedua adalah bagi lampu belakang basikal yang bertindak sebagai lampu keselamatan dan menggunakan kaedah jejari untuk menghasilkan corak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aiman Fatina binti Muhammad Kamal akan membentangkan tentang kajian literasi projek ini. Terdapat 3 jenis perbandingan dinamo, iaitu dinamo jenis botol, dinamo jenis hub dan dinamo tanpa sentuh. Antara aplikasi dinamo botol boleh bertindak sebagai sumber kuasa bagi lampu hadapan tanpa memerlukan bekalan elektrik. Sebagai contoh, dinamo botol yang dipasang pada basikal mampu membekalkan kuasa bagi menghidupkan lampu depan basikal, namun ia bergantung kepada kelajuan kayuhan. Aplikasi kedua, ia digunakan sebagai pencahayaan umum. Oleh kerana penjanaan kuasa tidak bergantung kepada sumber kuasa elektrik, ia sangat mudah untuk digunakan. Sebagai contoh, ia boleh digunakan sebagai lampu hadapan basikal. Video ini menunjukkan cara penghasilan arus pada dinamo botol. Muncung dinamo botol perlu diletakkan di tepi basikal untuk menghasilkan arus. Antara aplikasi dinamo hub adalah dipasang pada jejari basikal yang di mana ia berfungsi lebih kurang sama seperti penghantar data. Keterangan cahaya adalah juga bergantung kepada kayuhan basikal. Aplikasi kedua pula ia digunakan untuk bekalan kuasa kecil meskipun ia dapat menghasilkan voltan yang konsisten, namun bekalan kuasa yang terhasil adalah terhad. Oleh itu, ia hanya mampu untuk digunakan pada alatan yang memerlukan kuasa yang rendah. Ini adalah video cara penghasilan arus pada dinamo hub. Dinamo hub mesti disambung antara jejari basikal untuk berfungsi. Seterusnya, aplikasi dinamo tanpa sentuh. Aplikasi pertama, ia juga bertindak sebagai sumber kuasa bagi lampu dengan menggunakan magnet. Dinamo tanpa geseran dipasang pada rim basikal. Ia berfungsi apabila penunggang mengayuh basikal. Keterangan cahaya juga bergantung kepada kelajuan basikal. Aplikasi kedua pula, ia digunakan untuk pencahayaan basikal. Agak sukar untuk mendapat bekalan voltan yang konsisten kerana bergantung kepada kelajuan basikal. Oleh itu, kita memerlukan penggandaan voltan. Video ini menunjukkan cara penghasilan arus AC yang hanya perlu meletakkan magnet berdekatan dengan rim basikal. Kita boleh lihat daripada video ini, magnet tidak menyentuh langsung rim basikal tersebut. Penggunaan lampu hadapan, iaitu lampu gasolin,
lampu dengan dinamo, lampu dengan bateri. Lampu dengan gasolin. Sumber tenaga menggunakan gas atau minyak tanah. Jangka hayat bagi tenaga adalah 500 hingga 1000 jam bergantung kepada keterangan pengguna. Lumens ialah 12.5 hingga 17.5. Kelebihan dapat digunakan dalam jangka masa yang panjang. Kelemahan tenaga akan terbazir dalam bentuk haba panas dan bukan dalam bentuk cahaya. Ini adalah gambar lampu gasolin. Lampu dengan dinamo menggunakan magnet kekal di dalam lampu. Jangka hayat bagi sumber tenaga bergantung kepada kayuhan basikal. Lumen adalah 80 hingga 100 lumen. Kelebihan mesra alam kerana tidak menghasilkan gas yang berbahaya. Kelemahan kekuatan pencahayaan bergantung kepada kayuhan pengguna. Ini adalah jenis lampu dinamo. Lampu dengan bateri. Sumber tenaga menggunakan bateri. Jangka hayat bagi sumber tenaga adalah 50 jam, namun bergantung kepada nilai pencahayaan yang dipilih. Lumens adalah 200 lumens dan ke atas. Kelebihan senang untuk diganti apabila habis bateri. Kelemahan adalah tidak kalis air. Kemungkinan besar apabila terkena air, lampu akan rosak. Ini adalah contoh lampu dengan bateri. Lampu yang dipasang pada jejari spotlight. Apakah persistent of vision? Lampu yang dikendalikan dengan mikropengawal yang mampu menghasilkan corak yang berwarna-warni. Secara tradisional, merujuk kepada ilusi optik yang berlaku apabila persepsi visual sesuatu objek tidak berhenti untuk beberapa ketika setelah sinar cahaya yang keluar daripadanya berhenti memasuki mata. Mata manusia tidak dapat memproses lebih daripada 10 hingga 12 gambar sesaat. Apabila rangkaian gambar lebih banyak ditampilkan secara berturut-turut, ia memberikan ilusi bahawa gambar tersebut bergerak. Ini adalah contoh lampu pada jejari. Baik, seterusnya adalah metodologi. Yang pertama adalah kaedah penggunaan dinamo tanpa sentuh. Berdasarkan penyelidikan yang dibuat, dinamo tanpa sentuh hanya menghasilkan 1.5 volt janaan daripada magnet tanpa sentuh pada putaran 961 putaran seminit dan kelajuan 24 km per jam. Melalui kajian yang telah dibuat, voltan yang dijana oleh dinamo adalah tidak mencukupi kerana untuk menampung voltan mikropengawal, voltan yang diperlukan adalah di antara 4.5 volt hingga 5 volt. Bagi meningkatkan voltan, kami menggunakan pengganda voltan kuat untuk meningkatkan voltan daripada 1.5 volt kepada 4.63 volt yang mana adalah mencukupi untuk menampung voltan untuk mikropengawal. Seterusnya adalah lampu hadapan. Lampu hadapan ini bertujuan untuk meningkatkan tahap penglihatan dan pencahayaan penunggang basikal khususnya pada waktu malam. Diadaptasikan dengan 3 mod yang berbeza dan boleh ditukar oleh pengguna mengikut keperluan. Mod yang pertama adalah keadaan lampu hadapan menyala secara terus. Mod yang kedua adalah lampu hadapan menyala mengikut bacaan perintah pekecahaya. Apabila perintah pekecahaya di bawah paras 100 bermakna kurang pencahayaan pada sekeliling. Lampu akan menyala dalam keadaan ini, manakala dalam keadaan terang dan bacaan perintah pekecahaya adalah atas daripada paras 100, lampu akan padam. Mod yang ketiga adalah lampu hadapan dipadamkan secara terus. Baik, ini adalah konfigurasi lampu hadapan. 1 unit mikropengawal, 1 unit Swiss, 1 unit LED dan 1 unit perintah pekecahaya. Seterusnya adalah lampu jejari. Lampu jejari ini bertujuan untuk meningkatkan pencahayaan penunggang basikal.
lebih fokus kepada membantu kenderaan lain untuk lebih peka dengan penunggang basikal. Lampu ini dibuat dengan corak supaya pengguna kenderaan lain dapat mengenal pasti lokasi penunggang basikal dengan lebih jelas. Menggunakan 6 LED dan terdapat mod lampu bercorak. Mod yang pertama adalah mod lampu menyala dan mod yang kedua adalah mod lampu berkelip, manakala mod yang ketiga adalah mod lampu bercorak. Dalam mod bercorak, setiap LED akan berkelip secara individu mengikut masa dan koordinat yang telah ditetapkan. Ini adalah konfigurasi lampu jejari. Terdapat 1 unit mikro pengawal, 1 unit suis, 6 unit LED dan 7 unit perintang. Seterusnya adalah kaedah lampu bercorak. Pada tetapan corak, kami menggunakan array 1 dimensi kerana lebih bersesuaian dengan fungsi kelipan lampu pada koordinat dan masa yang ditetapkan untuk menghasilkan corak. Lampu jejari akan menghasilkan corak muka senyum yang telah ditulis dalam bentuk array 1 dimensi yang berada pada awal kod. Array yang mempunyai 30 data disusun dalam lajur dan baris supaya lebih mudah untuk difahami. Tetapan corak senyum. Fungsi ini telah dibuat untuk membolehkan corak lampu terhasil. Pada void setup telah dinyatakan bahawa LED akan hidup selama 3 milisaat. Dan ini adalah fungsi void print letter. 30 data dalam array 1 dimensi telah dibahagikan dalam X mewakili lajur manakala Y mewakili baris. 6 LED menyala dan padam mengikut lajur dan baris dan mengikut array yang telah ditetapkan. Setiap lajur mempunyai 5 data dalam satu barisan dan satu LED hanya mengikut pengulangan satu barisan sahaja. Baik, ini adalah perhasilan corak lampu melalui kod pengisytiharan yang telah dibuat dan juga kod fungsi yang telah dibuat. Pada langkah pertama, LED 2 sehingga LED 5 akan hidup. Manakala pada langkah kedua, LED 1, LED 3 dan LED 6 akan menyala. Pada langkah ketiga, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 dan LED 6 akan menyala. Pada langkah keempat, LED 1, LED 3 dan LED 6 akan menyala. Dan pada langkah terakhir, LED 2 sehingga LED 5 akan menyala selama 3 milisecond. Proses ini akan berulang sehingga mod ditukar oleh pengguna. Pemprosesan kod ini akan menghasilkan corak pada lampu semasa tayar berpusing. Corak yang dihasilkan adalah corak muka senyum. Untuk lebih mudah lagi, saya akan menjelaskannya dalam bentuk jadual. Baik, ini adalah jadual yang menunjukkan hasil nyalaan LED secara berturutan mengikut kerangka menghasilkan imej senyum. Proses ini akan terus berulang seperti yang saya katakan tadi sehinggalah pengguna menukar mod atau menekan suis. Baik, untuk kerangka yang pertama, LED 2 sehingga LED 5 akan menyala. Untuk kerangka yang kedua, LED 1, LED 3 dan LED 6 akan menyala. Untuk kerangka ketiga, LED 1 sehingga LED 4 dan LED 6 akan menyala. Untuk kerangka keempat, LED 1, LED 3 dan LED 6 akan menyala. Untuk LED 5 pula, LED 2 sehingga LED 5 akan menyala. Untuk setiap nyalaan LED ini akan menghasilkan corak senyum seperti yang kita dapat lihat di dalam jadual.
Salam sejahtera. Saya Leslie. Saya akan sambung pembentangan dengan topik analisa dan perbincangan. Okey. Untuk simulasi yang pertama adalah simulasi penggandaan voltan kuat. Berdasarkan pengukuran yang dibuat, tayar basikal yang digunakan bersaiz 1350 mm diputarkan pada putaran 961 putaran seminit pada kelajuan 24 km per jam mengikut bacaan odometer yang telah ditetapkan mengikut saiz tayar. Okey, kami telah membuat sebanyak 6 kali percubaan dan didapati bahawa dinamo tanpa geseran hanya boleh menjana voltan sebanyak 1.5 volt pada nilai maksimum. Namun, voltan yang dihasilkan tidak cukup untuk dijanakan ke mikro pengawal. Hal ini kerana mikro pengawal memerlukan sekurang-kurangnya 4.5 volt sehingga 5 volt untuk berfungsi. Dengan menggunakan voltan kuat, arus ulang alik AC akan ditukarkan kepada arus DC iaitu arus terus bagi mendapatkan keluaran voltan yang diingini. Menurut simulasi voltan kuat, simulasi kuat voltan, tahap voltan dapat ditingkatkan daripada 1.5 volt ke sekitar 4.63 volt. Okey, ini adalah pemasangan litar yang pertama dan graf voltan masukkan keluaran untuk litar yang pertama. Terdapat perbezaan di antara voltan masukkan dan voltan keluaran. Terjadinya perbezaan ini adalah disebabkan oleh voltan riak. Hal ini terjadi kerana penekanan arus ulang alik yang tidak lengkap setelah penerusan. Voltan puncak diambil pada masa 770 milisaat dan voltan rendah diambil pada masa 753 milisaat. Voltan riak dapat ditentukan dengan menolakkan nilai voltan puncak dengan nilai voltan bawah. Jadi nilai voltan riak untuk graf ini adalah 4.5869 volt tolak dengan 4.5665 volt, maka nilai voltan riak adalah 0.024 volt. Rajah menunjukkan bahawa simulasi penggandaan voltan kuat untuk litar yang kedua. Dapat dilihat bahawa pengeluaran voltan adalah lebih rendah daripada graf pertama. Hal ini terjadi disebabkan oleh nilai pemuat pada C3 berbeza. Pada nilai litar pertama, nilai C3 adalah 2.2 mikrofarad, manakala pada litar yang kedua nilai C3 adalah 3.3 farad. Fungsi pemuat adalah untuk menyimpan dan membuang tenaga elektrik. Oleh hal demikian, apabila nilai pemuat rendah, maka voltan yang disimpan adalah sedikit. Disebabkan itu, nilai graf pertama mempunyai nilai keluaran voltan yang lebih tinggi berbanding dengan keluaran voltan pada graf kedua. Manakala untuk nilai voltan riak bagi litar kedua pula adalah 4.4144 untuk voltan puncak ditolak dengan 4.2842 untuk voltan bawah, maka nilai voltan riak adalah sama dengan 0.1302 volt. Okey, seterusnya adalah simulasi sistem lampu hadapan. Dinamo tanpa sentuh disambungkan pada penggunaan voltan quadruplet untuk mencapai nilai voltan 4.5 hingga 5 volt untuk pemasangan sistem lampu hadapan. Hal ini disebabkan dinamo tanpa penggandaan voltan tidak cukup untuk menghasilkan nilai voltan yang mampu mengaktifkan mikro pengawal. Dari spesifikasi Arduino pada lampiran C, kadar voltan adalah di antara 4.5 hingga 5 volt bagi mengaktifkan mikro pengawal. Apabila switch ditekan untuk pertama kali, lampu akan menyala secara berterusan. Apabila ditekan untuk kali kedua pula, perintah peka cahaya akan teraktif dan apabila ditekan untuk kali ketiga, lampu akan terpadam. Apabila perintah peka cahaya LDR disambungkan pada mikro pengawal, bacaan perintah ini ditukarkan dari voltan analog 0.5 volt 0 hingga 5 volt kepada digital bermula dari 0 hingga 1023. Bacaan dibaca hingga 1023 kerana analog masukkan diterjemah kepada 10 bit keluaran digital. Persamaan di mana N ialah nombor untuk slot yang adalah sama dengan 1024. Mikro pengawal akan membaca bacaan 0 hingga 5 volt memberikan 1024 variasi perwakilan digital. Berdasarkan simulasi, apabila switch ditekan untuk kali kedua, perintah peka cahaya LDR akan diaktifkan. Perintah peka cahaya mengesan nilai rintangan lebih kurang daripada 100 pada waktu gelap atau pada waktu cahaya kurang. Lampu akan menyala. Lampu akan terpadam apabila perintah peka cahaya LDR mengesan rintangan lebih daripada 100, iaitu pada waktu siang atau waktu terang. Okey. Jadual menunjukkan jenis-jenis lampu hadapan. Merujuk kepada jadual, jenis lampu hadapan paling sesuai digunakan adalah jenis single high brightness LED.
Penggunaan kuasa lampu LED adalah lebih rendah berbandingkan jenis lampu pijar dan lampu HID, iaitu 2 watt, manakala untuk kedua lampu tersebut adalah 2.4 watt dan 5 watt untuk masing-masing. Jumlah penggunaan arus untuk ketiga-tiga lampu itu adalah lampu pijar, lampu HID dan lampu single high brightness LED masing-masing adalah 400 mA, 1.1 ampere dan 700 mA. Jadi dapat disimpulkan bahawa lampu single high brightness LED lebih jimat penggunaan sumber tenaga. Jumlah lumen yang dihasilkan oleh lampu single high brightness LED juga merupakan yang paling baik, iaitu 1000 lm dan sama dengan jumlah yang dihasilkan oleh lampu HID yang mana 400 lm dan manakala untuk lampu pijar adalah sebanyak 200 lm. Secara kesimpulannya, lampu hadapan paling sesuai untuk digunakan adalah lampu depan jenis single high brightness LED kerana ia menggunakan jumlah tenaga kuasa dan elektrik yang paling jimat untuk menghasilkan nilai lumen yang tinggi. Okey, untuk simulasi yang berikutnya adalah simulasi lampu jari. Merujuk kepada rajah di atas, iaitu rajah kerangka corak lampu, jumlah dan jenis kerangka lampu yang dihasilkan di mod yang ketiga. Di dalam kod ini, fungsi array digunakan untuk memudahkan kod digunakan untuk menyusun, menyimpan dan capaian data. Array digunakan untuk menyatakan elemen supaya mudah untuk dipanggil atau di-call di dalam fungsi atau lingkaran, iaitu loop yang berikutnya di dalam kod litar. Pada kerangka yang pertama, semua lampu akan menyala kecuali lampu 1 dan lampu yang ke-6. Manakala pada kerangka yang kedua, semua lampu akan menyala kecuali lampu 1 dan lampu yang ke-6. Manakala pada kerangka yang kedua, lampu yang akan menyala adalah lampu 1 dan lampu 3 dan lampu yang ke-6 di mana lampu yang selebihnya akan terpadam. Bagi kerangka yang ketiga pula, semua lampu akan menyala kecuali lampu yang kelima. Seterusnya, kerangka yang keempat, lampu yang akan menyala adalah lampu yang ketiga, lampu yang pertama dan lampu yang keenam, manakala lampu yang lain akan padam. Selain itu, kerangka yang terakhir, iaitu kerangka yang kelima, semua lampu akan menyala kecuali lampu 1 dan lampu 6. Maka secara keseluruhan corak yang dihasilkan adalah corak senyum. Okey, itu sahaja untuk perbincangan analisa. Sekian, terima kasih. Dalam bab ini, kita akan membincangkan berkaitan kesimpulan terhadap projek Simulation of Microcontroller, BAS Bicycle Headlamp and Spoke Light Implementation for Contactless Dynamo. Selain daripada itu, terdapat juga perbincangan mengenai saranan dan cadangan agar pada masa akan datang projek ini dapat diinovasi sesuai dengan keadaan semasa pada masa ini. Projek ini telah mensimulasikan keluaran di mana apabila penunggang basikal melalui kawasan gelap, lampu depan akan menyala secara automatik dan lampu belakang basikal akan menjadi lampu keselamatan bagi memastikan pengguna jalan raya yang lain tahu keberadaan mereka di sana. Secara simulasi, projek ini dibina menggunakan LED, perintang, push button dan Arduino Uno bagi lampu hadapan basikal, manakala lampu belakang simulasi menggunakan LDR, LED, perintang, push button dan Arduino Uno. Projek ini berfungsi untuk memastikan penunggang basikal mudah untuk melihat kawasan jalanan di hadapan dengan baik, terutamanya pada waktu malam atau sewaktu melalui jalanan yang gelap. Pada masa yang sama, mampu mengelakkan daripada berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Skop utama bagi projek ini adalah merangkumi pelajar dan penduduk di sekitar Universiti Tun Hussein On kampus Pago. Hal ini kerana kemudahan yang tersedia di kawasan tersebut tidak banyak. Sebagai contoh, masih banyak jalan yang tidak mempunyai sistem pencahayaan yang baik dan jalan utama di mana para penduduk atau pelajar perlu lalui untuk ke kedai masih gelap. Oleh kerana projek ini menggunakan perintang peka cahaya iaitu LDR, maka lampu hadapan akan menyala secara automatik apabila pengesan cahaya dapat mengesan kawasan perjalanan adalah dalam keadaan yang gelap.
Menerusi uji kaji sebelum ini, dinamo tanpa sentuh yang digunakan hanya boleh menghasilkan 1.5 volt apabila tayar berputar pada 961 rpm dengan kelajuan 24 km per jam. Namun, ia tidak cukup untuk menampung jumlah voltan yang diperlukan oleh mikropengawal, di mana ia memerlukan sekurang-kurangnya 4.5 volt sehingga 5 volt. Menerusi simulasi kuot voltan, tahap voltan dapat ditingkatkan dari 1.5 volt kepada 4.63 volt. Bagi lampu hadapan, ia sesuai digunakan sekurang-kurangnya pada 3 watt. Selain daripada itu, projek ini menekankan penggunaan kaedah lampu jejari bagi menghasilkan corak pada bagian belakang tayar basikal. Terdapat cara untuk menghasilkan corak dan warna lain pada spotlight. Pertama, dengan menggunakan atur cara yang sedia ada, kita perlu banyak bermain dengan arahan declare dan void loop. Khususnya untuk menghasilkan warna lain selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh sistem, kita perlu pertama sekali declare setiap pin LED yang digunakan agar nanti pada void loop kita hanya perlu menyusun mengikut kehendak kita. Kaedah yang paling sesuai digunakan adalah kaedah Boolean kerana ia lebih menjimatkan masa berbanding menggunakan arahan delay. Dalam memastikan ketepatan waktu yang betul untuk lampu hadapan basikal menyala secara automatik, bilangan pengesan cahaya perlu ditambah agar ia lebih mudah mengesan keadaan keseluruhan kawasan yang dilalui. Hal ini disebabkan bilangan pengesan cahaya yang sedikit akan menyebabkan pengaktifan lampu hadapan akan tergendala pada beberapa kawasan kerana ia tidak menepati kecerahan yang telah disetkan pada mikropengawal Arduino Uno tersebut. Oleh hal yang demikian, penambahan penderia cahaya ini dapat memastikan lampu hadapan menyala pada waktu yang diingini. Seterusnya, selain daripada menggunakan perintah peka cahaya iaitu LDR sebagai penderia cahaya, kita boleh tukar kepada penderia cahaya ultra ungu. Hal ini kerana ia merupakan penderia cahaya yang hanya bertindak balas terhadap perubahan kecerahan cahaya ultra ungu yang mengenainya. Penderia cahaya yang selalu digunakan adalah UV-tron. Modul penderia cahaya UV-tron akan memberikan perubahan tegangan keluaran pada waktu penderia UV-tron menerima perubahan kecerahan cahaya ultra ungu. Akhir sekali, penambahbaikan boleh dilakukan dengan menukarkan Arduino Uno kepada tin C. Hal ini kerana pertama, saiz tin C adalah lebih kecil daripada Arduino Uno, membuatkan ia muat pada ruang yang sangat kecil. Selain itu, papan tin C merupakan faktor bentuk dual inline DIP IMO yang jauh lebih baik daripada Uno untuk membuat prototipe. Ia boleh dipasang pada breadboard dan kemudian boleh dipateri ke photoboard. Terdapat juga kekangan dari segi reka bentuk dan implementasi projek ini. Oleh kerana projek ini merupakan simulasi, reka bentuk yang sesuai bagi projek ini tidak dapat ditetapkan. Selain daripada itu, tidak dapat dipastikan sama ada keluaran yang didapati secara simulasi adalah sama seperti keluaran apabila projek ini dibuat pada masa akan datang. Ini adalah video simulasi untuk lampu hadapan. Mod 1. Apabila switch ditekan, lampu hadapan menyala secara terus. Mod 2. Jika switch ditekan kali kedua, lampu hadapan menyala mengikut bacaan perintah peka cahaya. Pada paras pencahayaan perintah peka cahaya tinggi, lampu hadapan akan terpadam. Pada keadaan yang kurang pencahayaan atau gelap, lampu akan menyala. Proses mod 2. Apabila kurang cahaya atau gelap, lampu akan menyala. Apabila terang, lampu akan terpadam. Mod 3. Jika switch ditekan kali ketiga, lampu akan terpadam.
Baik, ini adalah simulasi untuk lampu jejari. First kali kita akan tengok untuk mode yang pertama adalah mode lampu menyala secara berterusan. So, okey, dalam mode pertama semua lampu akan menyala daripada LED 1 sampai LED 6 akan menyala secara berterusan. Okey, untuk mode yang kedua pula adalah mode di mana LED berkelip. Semua LED akan berkelip, menyala dan padam secara serentak, di mana masa yang ditetapkan adalah 300 milisecond. Kita tengok berkelip secara serentak. Dan kemudian adalah mode ketiga di mana kami menggunakan mode lampu bercorak untuk menghasilkan corak senyum. Untuk mode yang ketiga ni kami menggunakan array dan lampu akan menghasilkan corak senyum. Baik, ini adalah mode ketiga. Lampu akan berkelip mengikut koordinat yang telah diberikan dan masa yang telah ditetapkan. Apabila lampu berkelip dalam koordinat yang telah diberikan dan tayar berputar pada 961 RPM, lampu akan menghasilkan corak senyum. Lampu akan menghasilkan corak secara terus selagi mana tayar berpusing dan pengguna tidak menukar atau menekan switch untuk menukar kepada mode 1 di mana lampu menyala secara berterusan.